Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama dengan Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 5, bab 2 pembezaan. Kita dalam standard kandungan 2.4 aplikasi pembezaan. Tu kita sedang bincangkan tajuk titik pusingan dan sifat titik pusingan. Kita imbas balik apa yang dah dipelajari bahawasanya dy dx adalah kecurunan tangen bagi suatu lengkung. Dy dx ialah kecurunan tangen suatu lengkung. Kita ada satu lengkung, contohnya ini adalah lengkung, kemudian ada satu titik pada lengkung tersebut. Ada satu garis lurus yang melalui titik itu, maka garis lurus itu kita panggil tangen. Bila tangen dia condong ke kanan macam tu, maka kecurunan ni dy dx ni adalah bernilai positif, lebih besar daripada kosong. Ingat dia, bila nampak simbol lebih besar daripada kosong ini, maka mestilah tahu bahawa itu bermaksud positif. Katakan kita ada satu lagi tangen di sebelah kiri ni. Di sini tangennya condong ke sebelah kiri, nampak? Condong ke kiri. Kalau straight macam ni kan, so dia condong ke kiri. Maka dy dx yang sebelah kiri ni, oleh kerana dia condong ke kiri, dia bernilai negatif, kurang daripada kosong. Untuk titik yang berada di bahagian bawah sekali, kita dah tahu ni adalah vertex. Titik minimum, tangennya akan menjadi mengufuk macam tu. Maka di sini dy dx-nya pastilah kosong. Kecurunan dia kosong. Titik pegun. Kita nak kenal apa itu titik pegun. Kita dah tahu pegun tu seolah-olah berhenti freeze macam tu kan. Berhenti sebentar tu kira pegun lah. Dia macam freeze. Titik pegun, kita ada beberapa titik pegun. Antaranya titik maksimum, titik minimum dan titik lengkok balas. Tu katakan kita ada lengkung, lepas tu stop dekat satu titik, kemudian dia pusing naik atas. Kan? Jadi ini kita panggil titik minimum. Ataupun boleh juga contohnya satu garisan lengkung tu dia menaik ke atas. Lepas tu dia stop pada satu point, kemudian dia pusing balik ke bawah. Ini kita panggilkan titik maksimum. Macam mana pula macam ni? Kita ada satu lengkung yang turun ke bawah, stop pada satu titik, kemudian dia naik, stop pada satu titik, dia turun balik. Ini bermaksud lengkung tersebut mempunyai satu titik minimum dan juga satu titik maksimum. Turun, last sekali, naik balik. Naik, stop sekejap, turun semula. Bila tempat yang highest tu, itulah maksimum. Lowest itu adalah minimum. Ada juga keadaan lengkung yang kita naik, contohnya, stop pada satu titik, and then dia naik semula. Apabila berkeadaan begini, naik, stop, naik semula, kita panggil titik lengkok balas. Maka daripada 1, 2, 3, 4 contoh ni, kita boleh nyatakan ataupun kita boleh simpulkan bahawa titik minimum dan titik maksimum merupakan titik pusingan. Sebab lepas turun dia pusing naik atas semula. Lepas naik dia pusing turun semula. Samalah ni, turun, naik, turun semula. Jadi titik maksimum dan titik minimum kita panggil titik pusingan. Manakala titik lengkok balas bukanlah titik pusingan, tetapi dia adalah dalam kalangan titik pegun juga. Titik pegun ada 3.
titik pegun adalah berhenti seketika di titik pegun, dy dx ni sama dengan kosong. Ini semua dy dx sama dengan kosong. Tetapi antara tiga ni hanya dua yang merupakan titik pusingan. Titik lengkok balas merupakan titik yang tiada perubahan arah kecerunan tangennya. Okay. Suatu titik pegun ditentukan apabila dy dx sama dengan sifar. Ini cikgu cakap tadi kan, dy dx sama dengan kosong. Titik pegun saja dy dx sama dengan kosong because dia stop sekejap. Okay. Sifat-sifat titik pegun boleh diringkaskan seperti berikut. Okay. Bagi suatu lengkung, titik pegunnya di A, dx sama A. Jika dy dx berubah tanda daripada positif kepada negatif. Macam inilah. Dia naik, dia stop, tak pegun, and then dia turun. Maksudnya kita positif berubah kepada negatif. Maka di sini dipanggil titik maksimum. Okay? Menokok melalui A. Maksudnya dekat titik ni, dia menokok. Okay. B. Jika dy dx berubah tanda daripada negatif kepada positif. Ini adalah, masa cikgu terangkan tadi kan, titik minimum. Dia tetap menokok juga melalui A. Tapi dia bertukar tanda, dia punya kecerunan tangen tu bertukar tanda negatif kepada positif. Maka dia adalah titik minimum. Sebab dia akan membentuk smiling graph. Jika dy dx tidak berubah tanda apabila x menokok melalui A, okay, titik S ialah titik lengkok balas. Maksudnya macam tadi, dia naik and then dia stop sekejap ni dia naik semula. Maka ini merupakan titik lengkok balas. Titik pegun disebut titik pusingan jika titik itu ialah titik maksimum atau minimum. Sebab dia pusing kepada arah bertentangan semula. Okay. Kita tengok gambar rajah ni ataupun graf ni, kita ada dua titik dia bagi kan. Okay. Daripada lengkung ni, titik tersebut di atas lengkung y sama dengan x kuasa 3, tolak 3x kuasa 2, tolak 9x tambah 16. Okay. So, titik yang atas ni, kita dah tahulah confirm dia titik maksimum daripada gambar rajah. Sebab dia naik ke atas, betul tak? Dan dia pusing ke bawah. Ni highest peak dia dan ni lowest peak dia. Jadi, ini merupakan titik maksimum dan bawah ni merupakan titik minimum. Okay. Pembezaan, kita bezakan. Kenapa kita bezakan? Sebab kita nak tahu kecerunan. Kita tahu bahawa titik maksimum, dekat titik maksimum ataupun titik minimum ataupun titik pusingan, dy dx sama dengan sifar, betul tak? Okay. Pada titik yang pertama ni, titik maksimum, dy dx ni bila kita gantikan dengan nilai ni, nampak? Sifar kan? Bila kita gantikan dia mesti sifar sebab dia merupakan titik maksimum. Begitu juga dengan titik minimum. Bila kita gantikan dengan 3, dia mesti dapat sifar. Okay. Di titik negatif 116 ni, apabila dy dx sama dengan sifar, maka terbukti dia merupakan titik pegun. Okay? Kemudian kita bezakan menggunakan pembezaan peringkat kedua. Daripada pembezaan yang pertama, kita bezakan sekali lagi, kita dapat 6x tolak 6 daripada sini. 2 bawa ke hadapan darab 3, dapat 6x. And then ini bezakan negatif 6. Ini tak ada x, kita tak boleh bezakan dia sebab dia tiada x. Maka tinggallah 6x tolak 6. Pembezaan peringkat kedua 6x tolak 6. Dan x kita adalah negatif 1. Selepas digantikan, kita mendapat nilai negatif 12. Okay? Kita lihat pula pada titik 3 negatif 16. Okay. Pembezaan yang pertama, selepas digantikan dengan nilai x, kita dapat sifar. Maka terbuktilah dia merupakan titik pegun, iaitu titik minimum dekat bawah kan. Okay. Selepas kita bezakan peringkat kedua,
kita akan dapat 6x tolak 6 jugalah. Sebab kita punya pembezaan ni sama. Jadi kita cuma masukkan nilai titik x sama dengan 3. Bila kita masukkan 6 darab 3 tolak 6, kita dapat nilai pembezaan kedua, pembezaan peringkat kedua, kita dapat positif 12. Okay? Maka selepas dah buat ni semua, kesimpulannya secara okay, apabila pembezaan peringkat kedua bernilai negatif iaitu kurang daripada sifar, maka titik tersebut merupakan titik maksimum. Faham? Manakala apabila kita bezakan menggunakan peringkat kedua dan mendapat nilai positif iaitu lebih besar daripada sifar, maka titik tersebut merupakan titik minimum. Boleh faham? Inilah kesimpulan yang kita perolehi daripada pembezaan peringkat kedua dan kita comparekan dengan kedudukan graf fungsi ini. Okay. Contoh soalan, cari titik-titik pegun bagi lengkung y sama dengan 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 5 dan tentukan sifat setiap titik pegun itu. Okay. Ada berapa soalan tu? First, cari titik-titik pegun. Yang kedua, tentukan sifat titik pegun tersebut. Bila disebut titik pegun, tadi dah mention titik pegun tu mestilah dy dx-nya sama dengan sifar. Okay? Titik pegun ada berapa? Ingat lagi? Ada 3 tadi kan? Okay. Refresh balik. Rewind balik kalau tak ingat. So dy dx sama dengan sifar. Ini adalah sifat titik pegun. Memang kita dah mesti tahu titik pegun mesti dy dx sama dengan sifar. Jadi first step mestilah kita nak cari dy dx. Dan kita akan samakan dia dengan sifar. Okay, dy dx sama dengan sifar, maka selepas kita bezakan dia, kita dapat 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12. And then kita dapat apa daripada dy dx ni? Daripada dy dx, kita boleh memperolehi titik-titik x menggunakan EQND kalkulator awak tekan, awak akan dapat nilai x1 sama dengan 1, x2 sama dengan negatif 2. Okey, ni sambil cikgu nak ajar cara nak menulis pemfaktoran dia kan. So bila kita buat macam ni, bila kita dapat x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 2, bila kita masuk balik dalam bracket, mestilah x tolak 1 sebab sini positif, dalam bracket mesti negatif. Sini negatif, dalam bracket mesti positif. Okay? Tetapi, tengok ya, apabila x kita darabkan dengan x, apa berlaku? Kita dapat x kuasa 2. Sedangkan di atas kita adalah 6x kuasa 2. Jika anda terlupa nak permudahkan persamaan kuadratik ni, caranya ialah dengan meletakkan nombor 6 di luar bracket supaya tiada kehilangan markah. Okay? Sebab kita mesti follow through. X darab X ialah X kuasa 2. Sedangkan di atas 6X kuasa 2. Jadi untuk menyelamatkan, kita letak 6 di luar kerana X kuasa 2, X darab X kuasa, jadi X kuasa 2 kan. Darab dengan 6, dapat semula 6X kuasa 2. Okay, boleh faham ya? Dan apabila diselesaikan, memang kita akan dapat nilai X dia 1 dan negatif 2. Okay, panjang pula cerita yang tadi kan. Okay, ini fungsi kita nak buat dy dx sama dengan kosong ni sebenarnya kita nak dapatkan dua titik ni. Kita dapat nilai x1, x sama dengan negatif 2. Maka bila x sama dengan 1, kita masukkan nilai x sama dengan 1 ni ke dalam persamaan lengkung ni semula. Kenapa? Untuk mencari nilai y. Kita dapat y sama dengan negatif 2. Jadi titik pegun pertama kita ialah 1, x-nya 1, y-nya negatif 2. Inilah koordinat dia. Okey. Titik pegun pertama
settle. Titik pegun kedua pula. Bila X sama dengan negatif 2. Apabila X sama dengan negatif 2, kita gantikan dalam Y, kita akan dapat nilai Y kita 25. Maka titik pegun kedua kita ialah negatif 2, 25. Dah settle, dapat kedua-dua titik pegun kita. Now, kita nak tentukan sifat setiap titik pegun itu. Maka kita bezakan sekali lagi pembezaan tadi 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 ni kita bezakan sekali lagi, kita akan dapat 12x tambah 6. Lepas tu kita buat apa? Titik x kita ada 2 tadi kan? Kita nak tahu. Kita nak tahu apakah sifat titik yang pertama iaitu 1 negatif 2 dan titik kedua negatif 2, 25 ni. Apa sifat dia? Bagi x sama dengan 1 ni, bila kita gantikan nilai, kita akan dapat 18. Positif 18. Apabila positif 18, ini kan sifat dia kan lebih besar daripada sifar, maka titik 1 negatif 2 merupakan titik minimum. Bila positif, minimum. Titik yang seterusnya, negatif 2, 25. Kita gantikan nilai, kita akan dapat negatif 18. Okay. Syarat tadi, bila pembezaan peringkat kedua bernilai negatif iaitu kurang daripada sifar, maka titik tersebut merupakan titik maksimum. Titik apa? Ini bukan 3. Ini negatif 2, 25 merupakan titik maksimum. Silap tulis negatif 2. Okey. Jadi titik negatif 2, 25 merupakan titik maksimum. Boleh? Faham? So, itu saja untuk hari ini, untuk kali ini. Begitulah kita punya cerita tentang titik pusingan dan sifat-sifatnya. Titik pusingan merupakan titik yang ada maksimum dan minimum. Okey, sifat-sifatnya. Okey, bila dia pembezaan peringkat kedua lebih besar daripada sifar, maka dia adalah besar daripada sifar maksudnya positif kan? Positif bermaksud titik minimum. Okay, bila dia negatif, dia maksimum. Okey? Cikgu harap semua dapat faham. So, sekian. Terima kasih untuk kelas hari ini. Selamat maju jaya semua. Bye.